Hari Tasu'a, iaitu hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Kerana sabda Rasulullah SAW, la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi' famat sallallahu alaihi wasallam qablah. Sesungguhnya jika aku hidup kepada tahun yang akan datang, kalau dipanjangkan umurku, nasaya aku puasakan pada hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Maka wafat Rasulullah SAW dahulu daripada itu saumul Tasu'a lagi. Dan keempat, sunat puasa pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. 10 hari yang pertama dari bulan haji. Kerana hadis Rasulullah SAW, inna sawma yaumin minhu ayl ashr ya'dilu siyama sana wa qiyamal layl, ya, wa qiyamal laylatin minhu ya'dilu qiyamal laylatil qadr. Masya Allah. Barang siapa puasa sehari daripadanya, daripada 10 Zulhijjah, yakni daripada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah itu, menyamai puasa setahun, dan bahawa berdiri pada berbuat ibadat di dalam semalam daripadanya menyamai berbuat ibadat dalam Lailatul Qadar. Ada kelebihan-kelebihan yang disediakan. Yang kelima, sunat puasa 10 hari yang pertama pada bulan Muharram, kerana hadis Rasulullah SAW, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram. Bermula yang terlebih afdal puasa kemudian daripada Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man sama yauman minal Muharram falahu bi kulli yaumin salasuna yauman. Barang siapa puasa sehari daripada bulan Muharram, maka baginya pahala dengan tiap-tiap sehari 30 hari pada bulan yang lain. Satu nisbah 30 ganda. Yang keenamnya, sunat puasa pada bulan Rajab, kerana hadis Nabi SAW, Rajab syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Rajab tu bulan Allah Ta'ala, Sya'ban tu bulanku, Ramadan tu bulan umatku, ya, jadi ada kelebihan khas. Ketujuhnya, sunat puasa pada bulan Sya'ban, kerana hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan, wa ma ra'aitu fi syahrin aksara minhu siyaman fi Sya'ban. Tiada aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan sekali-kali, mana melainkan pada bulan Ramadan, mana tamam. Dan tiada aku lihat akan dia sallallahu alaihi wasallam pada bulan yang lebih banyak puasa daripada seperti dalam bulan Sya'ban. Mana selepas Ramadan, bulan yang paling banyak Nabi puasa ialah Sya'ban. Yang ke-8 puasa pada bulan Syahrul Haram, iaitu bulan Rajab dan bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah dan Muharram. Ya, ini bulan-bulan haram. Sabda Rasulullah SAW, saumu yaumin syahril haram ya afdal min salasina min ghairih, wa saumu yaumin min ramadana afdal min salasina min syahril haram. Puasa sehari daripada bulan, ya, Syahrul Haram, bulan-bulan diharamkan perang, terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan yang lain. Dan puasa sehari pada bulan Ramadan terlebih afdal daripada 30 hari bulan Syahrul Haram. Mana puasa Ramadan lagi besar, sebab dia wajib. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man sama salasata ayyamin min syahril haramil khamsi, ya al-khamis wal jum'ah was sabt, kataballahu lahu bi kulli yawmin ibadata sab'i mi'ati amin. Barang siapa puasa 3 hari daripada Syahrul Haram, ia telah diambil Khamis, Jumaat dan Sabtu. Puasa Jumaat afdal, tapi dengan syarat dirangkaikan, jangan ditunggal, makruh. Tunggal kalau rangkai sama ada Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Sini rangkai terus Khamis Jumaat Sabtu. Nasai di surat Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap sehari ibadat 700 tahun. Masya Allah. Sehari di puasa itu ibadatnya macam 700 tahun. Umur kita 70 tu untuk sampai ini. Tidak antara kelebihan ni lah. Bermula yang terlebih afdal daripada bulan 4 itu, iaitulah bulan Muharram.
Kerana apa? Sabda Rasulullah SAW, afdalus shaum ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Ya. Bulan haram syahrul, itu bulan Muharram. Dia Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab, itu dipanggil syahrul haram, syahrul hurum. Tapi dia kalangan 4 bulan tadi, syahrul haram itu lebih afdal. Inilah puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang tahun. Tiap tahun berulang benda itu. Ada sebab berulang minggu, Isnin Khamis, ya. Ada pun puasa yang berulang dengan sebab berulang bulan, iaitu puasa sehari daripada awal bulan, ya, dan sehari daripada pertengahan bulan, dan puasa sehari pada akhir bulan. Dia tiap-tiap bulan tu 3 dia, awal, tengah, akhir. Ya, puasa bid, puasa abiyat, ya. Puasa aswad, puasa burung gelap, bulan terang dan tengah. Dan puasa pada hari bid, iaitulah yang ke-13 daripada tiap-tiap bulan. Kau nak kira banyak puasa, ya. Maknanya apa? 13 dari tiap-tiap bulan. Itulah yang ke-13 daripada tiap-tiap bulan, dan yang ke-14 dan yang ke-15. 13, 14, 15 tiap-tiap bulan sunat. Tiap bulan Islam lain. Ada pun puasa yang berulang-ulang sebab berulang Jumaat mingguan, itu puasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Dan pada hari Jumaat, tetapi hendaklah dipuasakan Jumaat serta hari Khamis atau serta hari Sabtu, kerana makruh puasakan pada Jumaat dengan tiada dipersertakan hari Khamis atau Sabtu. Mana menunggal itu makruh, tapi bila dirangkaikan dia paling afdal, besar. Seperti sabda Rasulullah SAW, la yasumu ahadukum yaumal jum'ah illa an yasuma yauman qablahu aw yauman ba'dah. Mana jangan puasa seorang kamu pada hari Jumaat, kata baginda Islam, melainkan bahawa dipuasakan pada hari yang dahulunya, Khamis, atau mana pada hari yang kemudiannya, iaitu Sabtu. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, fatukaffaru zunubul asmu, ya, fatukaffaru zunubul usmu bisaumil isnain wal khamis wal jum'ah wa zunubus syahr tukaffar bil yaumil awal min syahril wa yaumil awsat wa yaumil akhir wa ayyamil bid wa tukaffaru zunubus sanah bisyamin hazil ayyam wal ashhar al mazkurah. Dihapuskan segala dosa yang di dalam satu Jumaat, mana seminggu. Kita kira minggu hari Jumaat, ya, buat sebelah lagi hari Ahad ni kan. Pada Jumaat dia panggil yaumul atilah, hari kelepasan, hari cuti kan. Dia dah cuti orang kita ambil. Kat cuti pun kita dah tahu dia nak ijaz sebenarnya. Punya ledak yang dan lemahnya iman kan. Kalau Kelantan ni ambil Jumaat dijadikan yaumul Idul Ilm, hari raya ilmu kan. Hari Jumaat kita tengok di Kelantan beratus kuliah kan, ya, sana sini semua ada. Habis tu, dan dihapuskan segala dosa di dalam satu Jumaat dengan puasa pada hari Isnin. Iaitu ulituf, pada hari Isnin aku puasa sebab pada dia aku dilahirkan. Bermakna Rasulullah sambut maulud tiap-tiap minggu. Isnin puasa sebab pada ini aku dilahirkan. Bermakna mengingati hari kelahiran, birthday Nabi SAW, ya. Bukan tambut setahun sekali, ya. Bila dalam maulid kita akan sebutkan sirah-sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Batu-batu Bazandi itu, Bazandi itu ulama besar ni. Sejak para Bazandi itu guru pada Sayyidi Muhammad Said Jamaluddin Al-Linggi. Jadi Muhammad Said alim 40 ilmu, 4 mazhab, kutub besar. Dia punya guru tu Syekh Jafar Al-Bazandi, mufti kerajaan Madinah ada. Ya, batu dalam kitab Bazandi dia cantik tulis sirah-sirah secara ringkas, ya. Kemudian dan dihapuskan segala dosa, dosa sejumaat dengan puasa Isnin, Khamis dan pada hari Jumaat. 3 kalau tu dosa dia pada hari seminggu tu habis Tuhan hapuskan. Ingat innahu may yati rabba mujriman fali'annahu jahannam la yamutu fiha wala yahya. Barang siapa yang balik menghadap Allah, mana tuan terik nyawa dia mati, maka dia berkubang lagi dengan dosa, disediakan neraka Jahannam. Ya, bermaknanya benda-benda yang menghapuskan dosa ni menjadi tumpuan para golongan sulha, orang saleh. Apa saja benda yang memiliki farat dosa mereka ambil perhatian. Sebab apa? Supaya agar dibalik dosa dia terhapus.
Ini antara selain daripada kita minta ampun, amalan-amalan ni mengkifarahkan akan dosa seorang, taklah diambil perhatian itu. Dan dihapuskan dosa dalam sebulan lah, dengan puasa pada awal dan tiap-tiap bulan, dan pada tengah bulan dan pada akhir bulan, ya, awal, tengah, akhir. Dan puasa pada hari Bid, ya, dan dihapuskan, ya Allah Ta'ala, segala dosa yang dalam setahun dengan puasa segala hari ini. Kalau kita jaga semua tu, setahun tu Tuhan kifaratkan, Masya Allah, ya. Ini benda-benda yang menghapuskan dosa mesti diambil perhatian. Siapa yang balik tak selesai lagi, dosa tak bersih, kotor lagi, tempat dia maklum bali annahu jahannam, disediakan neraka jahannam, wal a'yazubillah. Dan lagi kata Imam Ghazali, la wala tazunnu iza sumta anna sawma huwa tarku ta'am wasyarab wal wiqa faqat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, bal tamamus siyam bi kaffil jawari kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Ini hakikat puasa, ya? Dan jangan engkau sangka apabila engkau puasa, bahawasanya puasa itu memadalah meninggalkan makan dan minum dan jima' juga, ya. Maka sebenarnya telah bersabda Rasulullah SAW, berapa banyak mana daripada orang yang puasa padahal tidak ada apa baginya, tak dapat apa, puasa kosong ni, melainkan dia dapat lapar dan dahaga jua. Tetapi sempurnakan puasa dengan menegah segala anggota sekalian daripada segala barang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Mana peringkat mutawasid, pertengahan, kita puasa dengan mana apa makna puasa? Puasa asal makna imsak. Waktu imsak kan, mana waktu start kita nak tahan. Mana puasa ni bentuk penahanan, imsak. Maka kita imsak sebagaimana kita tahan daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu juga kita kena tahan 7 anggota amanah besar tu. Mata tahan dipuasakan daripada melihat benda yang tidak diizin. Telinga tahan daripada mendengar benda yang dilarang. Mulut tahan daripada bercakap benda yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala, mana minal muharamat, daripada benda haram. Tahan 7 anggota gitu tu. Jadi itu puasa peringkat pertengahan. Puasa itu sudah ada kualiti. Kalau dia tak puasakan mata dia, telinga dia, setelah anggota 7, puasa dia tak dapat apa. Yang dapat Nabi kata ilajun wal atash, dengan riwayat ilajun wal zama', yang dapat lapar dan dahaga saja. Rugilah. Ini kita start puasa baru lagi, jaga kontrol betul, ya? Dan puasa paling tinggi sekali apa? Dia menahan segala turun nafas dia daripada lalai dengan Tuhan. Setiap nafas itu naik di dalam piku, di dalam hati wana pasin, hati dia dengan Ta'ala. Sentiasa ingat, ya. Kalau terlupa, tarik balik, lupa, minta maaf dengan Tuhan, ya. Dipenuhkan betul-betul, imsakkan ingatan selain dari Allah. Waktu jasad kita dengan makhluk, kalbi, jangan, kalbi kita kena sentiasa dengan dia. Sebab Tuhan nak tengok dalam tu, ada tak dalam dia tu muhabbah, ada tak iskun, ya, khauf dan sebagainya lah. Dan dari kena inilah sahaja engkau peliharakan di dalam puasa akan matamu daripada melihat segala benda yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Aurat perempuan, benda-benda diharamlah segalanya, ya. Sebab itu rasa untuk dapat kemanisan. Innan nazara ila mahasinil mar'ah samun masmumun min syamil iblis, faman tarakaha azakahullahu ta'mal ibadatin tasabbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih Nabi Muhammad Muslim. Sesungguhnya satu penglihatan kepada aurat perempuan. Kalau perempuan pula aurat lelaki, kecantikan dia, tengok aja itu satu anak panah beracun daripada anak panah iblis, ya. Barang siapa meninggalkan, dia tidak pandang kepada benda-benda tersebut, ya, benda-benda yang diharamkan, maka Tuhan hadiahkan dia apa? Kemanisan dalam ibadat. Azakahullahu ta'ma ibadatin tasurru. Tuhan hadiahkan kemanisan ibadat. Al-Imam Al-Syafi'i kan, dia boleh hafal kitab Muwatta'. Kalau kitab Muwatta' tebal, Imam Malik punya hadis sahih, satu malam dia hafal. Dia tengok dia komputer, pro. Kita pakai komputer, kali dia blank habis tu. Tekan-tekan tak ada bateri, kong. Ini dia tengok sab. Hebat tak hebatnya amalan hafazan Imam Al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi Imam pernah berlaku terganggu. Hafalan dia yang hebat terganggu dengan sebab apa? Terlihat tumit perempuan dia.
Bukan lihat batang tengkuk dia dan tumit itu pun kita bukan tarnya. Dia tar tuan ni. Dia kata. Jadi Imam Syafi'i mengadu syakautu ila al-waqi' ansu ila hibzi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i mengadu pada guru dia bernama Waqi' tentang ada sikit gangguan hafalan dia tadi. Ya, sebab dia terlihat tak tumit perempuan. Maka guru dia kata, Imam Waqi' kata apa? Bi anna al-ilma nur. Ilmu itu ibarat nur, maka nur dia tidak menunjuk pada orang yang melakukan maksiat. Sebab tu saya pernah dulu masa belajar saya jumpa tuan guru Haji Abdul Hadi Awang. Saya minta nasihat dia, tuan guru macam mana cara kita nak menghafal bagi cepat. Kata tuan guru, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat gitu. Ya, tinggalkan maksiat cepat dapat hafalan. Sebab ilmu tu nur. Ya, bila kau tak tinggalkan maksiat, dia tak masuk pun. Kalau masuk pun dia tak ada keberkatan. Ya. Maksiat pantang besar bagi kita mencari ilmu. Tapi kalau kita hafal Quran lagi kena jaga. Ya, lepas tu balik tuan-tuan tak jaga. Balik kan makan tak jaga, dia makan Maggi makan apa, kadang dojo silang. Makan kena jaga tuan. Makanan tu kena jaga betul-betul. Sebab kullu lahmin nabata minas suqti fannaru aula bi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram tak bersih, maka neraka lebih aula benda. Ya, benda kotor. Maka hati kita nak sambut nur Quran, lepas tu kena bersih. Kalau kita rasa tak sangkut, tengok cek ke mana kadang-kadang makanan tersilap, kadang-kadang percakapan tersilap dan seumpamanya. Sebab benda ni benda yang sangat hebat, nur Allah Ta'ala kan, ilmu tu. Jadi kita nak jaga, kalau jaga cepat masuk. Yang mudah aja masuk. Dan dari kerana inilah sahaja engkau peliharakan dalam puasa tu daripada matamu, daripada melihat kepada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan segala diharamkan. Kadang ada ujung-ujung dah puasa cantik pagi tadi, tengah hari pun cantik je, petang pergi pasal Ramadan macam-macam ada, seluar pendek pun ada. Ya, seluar pendek ada, gambar tak tinggi macam-macam dah, kadang-kadang sangkut kat situ, rugi kan. Ya, jagalah, bukan kita kata tak boleh pergi kan, ni kena jaga. Ya, kita kau tak boleh jaga ya. Ya, dah berasak macam-macam, kadang sayang penat kita tahan puasa, dia jadi terosak di situ. Ya, segala yang diharamkan Allah Ta'ala seperti melihat perempuan, ya, aurat dia, atau melihat muda belia. Ini bukan perempuan, amrat panggil. Ya, lelaki yang umur dekat balik 13, 14 kan, rupa dia pula macam perempuan, lembik pula macam maknya. Ini cakap, oh itu bahaya kan. Takut jadi kaum Nabi Lut ni. Ni jaga tu. Takut jadi kaum Nabi Lut ni. Itu panggil amrat. Dan barang sebagainya lah, ya. Dan memelihara lidah daripada berkata-kata akan yang tidak. Kita kalau pergi ke mata kan, kita kalau pergi rumah sahabat, kita ketuk pintu, adab dia beri salam dan duduk di kanan atau kiri pintu, jangan hadap depan. Ini kita ketuk anda depan, kau buka pintu dia tengah berlenging. Takkan aib dia kan. Kadang rumah dia pula belum berkemas, belum berkepau. Kita pula mengumpat, rumah dia macam sarang tikus itu. Dah berdosa haram pula gitu. Ya, jadi jangan tengok haram. Kita kalau tengok benda yang dia tak izin kita tengok. Ya, jadi kita tengok tepi. Buka pintu duduk tepi. Kalau dia kata terkejap dia, bermakna dia nak bersiap. Ya, kalau dia kata masuklah, baru dia masuk. Ini kadang-kadang dia onggar pintu kamu buka, dia masuk tu, kawan mengelupuh kat dalam gitu. Ya, jaga tu, haram hukum tu. Tak ada benar kita melihat benda yang dia tak izin dalam rumah dia tu. Ini saja, semua penglihatan, ya, bentuk penglihatan yang kita kena jaga, dan banyak lagi lah. Dan barang sebagainya. Dan memelihara lidah daripada berkata dengan yang tiada baginya faedah. Yang tak ada faedah tu kosong, tak ada dosa, tak ada pahala, itu pun kena jaga. Kalau yang berdosa lagi lah. Langit pertama amalan ditolak dalam kitab ni ada kan, 7 sebelum atau jadi langit bumi, 7 malaikat dalam tiap-tiap lapis langit. Langit pertama mengumpat. Siapa ada mengumpat pada hari itu, dia tak bertobat, tak minta ampun, segala amal dia ditolak. Langit pertama dia kena reject, 4,000 sahibul haq. Mana pukul oleh kamu akan tuanku, aku sahibul ribah, aku ni malaikat yang menjaga orang mengumpat, mana tak dibenarkan lalu. Ya. Langit kedua pula buat ibadat kena dunia. Langit ketiga pula ada ujub. Langit keempat pula ada takabur. Sampai atas 7 lapis. Last kali yang ketujuh dah dekat tu, riak ada, pum tendang balik. Bayangan dia. Jadi kalau kita puasa dia mengumpat orang, popak ambil lah puasa, penat.
dan memelihara lidah daripada berkata yang tidak baginya faedah, dan memelihara daripada segala yang diharamkan oleh Ta'ala, itu ialah berdusta, ya, dan mengumpat orang, tu, dan mengadu-ngadu, ya, laga orang sana sini dia laga, ada dia pasien tu, spesies apa tak tahu, dia suka orang bergaduh. Orang suka islahkan orang, baik kan, bukan suka orang bergaduh. Dan segala perkataan yang keji-keji, dan memeliharakan daripada berbantah-bantah, bertengkar, bergaduh tak padan, ya, dengan kes, dan memeliharakan daripada memaki orang, ya, lidah jaga jangan keluar perkataan yang tidak elok. Kerana hadis Rasulullah SAW, khamsun yubtirnas siyam, al-kazib wal ghibah wan namimah wal yaminul kazib wan nazaru bisyahwah. 5 perkara ni membatalkan puasa, kata Nabi SAW. Pertama, berdusta, ya, dia bercakap, dia bohong, ya. Kalau orang dah bahasa bohong ni, ungkap bohong tak, kejap-kejap bohong, habis dia amalan dia, ya, penat. Kedua, mu tengok Syekh Abdul Qadir Jalani tadi. Syekh Abdul Qadir Jalani kata sallallahu alaihi wasallam, ibu dia suruh dia pergi belajar, dan di antara ibu dia pesan, kamu jangan sekali-kali berdusta, ya. Tengah perjalanan, perompak tahan dia. Perompak tanya, ada tak duit? Ada. Kat mana? Sini. Dia perompak macam peranjat. Aku mengompak orang, tak pernah orang beritahu dia bawa duit, kata ada duit. Ya, jadi perompak macam peranjat. Awak ada bawa duit? Ada. Dekat mana? Dia tunjuk kat sini. Perompak betul menung. Kenapa kau cakap macam ni? Semana aku perompak orang semua tak mengaku ada duit. Dia kata, ibuku berpesan jangan sekali-kali berdusta. Bahawa orang berdusta tu, la'anallahu alal kazibin, Allah Ta'ala laknat orang yang pembohong dan pendusta. Terus beri sentuhan hati perompak tu, terus dia bertobat, dan jadi orang baik juga. Ya, dengan berkat dia cakap benar tadi, perompak tu terus bertobat dan jadi orang saleh. Masya Allah, hebat dia. Saya udah kali jadi, maknanya jangan berdusta, ya. Tu. Jadi jangan buat salah. Sebab orang biasa ni dia berdusta bila dia buat salah. Dia buat salah, lepas tu nak ngelak kan bohong habis. Dah buat salah lagi, bohong lagi. Jadi maknanya elakkan. Ketiganya, mengadu-ngadu. Mana kalau ada hari itu dia mengumpat, semua pahala dia puasanya habis, ditolak. Apa amalan semua ditolak. Ya, tak dibenar, lalu langit yang pertama. Ketiga, mengadu-ngadu orang, dia laga-lagakan. Keempat, bersumpah dusta. Siap wallahi. Ya. Barang ni ori, tuan-tuan. Tuan-tuan cari kat Melaka satu tak ada. Kita tengok bersepah ada. Dia jual barang RM50, dihakal gini orang. Ya, tuan-tuan cari satu Melaka tadi. Ini paling ni original punya barang. Saya jual murah RM50. Tengok kedai lain berlambat RM30. Dihakal gini orang macam-macam. Itu semua dia berdusta jaga. Dan itu yang lain. Yang kelima, melihat perempuan dengan syahwat. Ya, melihat perempuan dengan nafsu, maka hukum dia diharamkan. Ya, semua dia merosakkan akan, ya, pada, dan perempuan itu sama ada perempuan itu isterinya atau perempuan hilat. Maknanya dalam puasa tadi itu, walaupun isteri, kita tengok tak haram isteri kita, tapi syahwat menyebabkan apa, terganggu, ya. Jadi maksud perkara batal sini, batal apa sini? Batal pahala. Sebab kena faham hadis lain. Khamsun yubtir nasyam, 5 perkara membatalkan puasa. Bermaknanya kalau sekiranya hari itu dia berdusta, ada dia mengumpat, pahala makna puasa dia kena qada? Tidak. Batal sini batal pahala. Ya, kalau batal terus ibadat tu, dia wajib qada balik. Dia makan batal puasa tu, batal tu. Dia korek telinga, korek hidung, masukkan perkara ya, benda yang dalam rongga tubuh itu batal terus. Batal terus, tak sah puasa, kena qada. Yang ni batal sini maksudnya batal sawabul amal, pahala amal. Adapun puasa dia tu sah. Biasa mana tak payah qada, cuma pahala dia kosong, atau bahaya dia. Dan lagi sabda Nabi SAW, innamas saum junnatun fa iza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal fa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni saim. Hanya sesungguhnya puasa itu perisai yang memelihara daripada datangnya kejahatan. Lepas tu bila kita puasa betul-betul imsak, Masya Allah, ya, dia akan jadi benteng kekuatan iman kita. Dan apabila ada seorang tadi jadi kamu puasa, kata baginda Islam, maka jangan jima'. Dia jangan melakukan jima'. Kalau jima' bulan puasa, habis. Laki-laki kena apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dibatalkan puasa dengan jima' lah. Kalau dia tak batal puasa dengan jima', sebelum dia jima' dia makan dulu. Itu tak kena. Buat dia jima' tu dah puasa sudah terbatal. Ya.
Dan jangan kamu jahil, ya, tak reti dengan hukum hakam dalam buat puasa pun. Kadang habis yang tak membatal puasa pun dia langgar juga, atau dia menjahilkan orang. Maka jika seorang nak membunuh, ya, akan dia atau hendak berkelahi, akan dia atau memaki, kita puasa orang maki kita, maka hendaklah dia berkata inni saim, sesungguhnya saya ni puasa Tuhan. Jadi apa maksud dia? Mana orang tu kena faham lah, dia sedang melalui proses besar ni, nak menjaga jangan ada benda-benda tak elok. Jadi janganlah buat benda macam tu. Ya, saya ni puasa. Kalau dia berlawan kan jadi benda lain. Itu maksud dia kata dia puasa, dia sedang melakukan satu ibadat yang besar. Jadi orang tu kena faham. Ya. Satu, yang kedua, makna puasa tu apa? Saim, menahan. Jadi kita tahan, jangan melakukan benda lain. Kan dia berkelahi apa semua kan dah besar pula cerita kan. Dan demikian lagi memeliharakan telingamu daripada mendengar pada yang diharamkan oleh Ta'ala, seperti mendengar akan orang yang mengumpat. Lepas tu bila as-sami' syarikul qail, yang mendengar sama je dengan orang yang bercakap. Orang tu bercakap, mengumpat, kita pun tak ada telinga. Wah, lagi dah kancak dia kan. Kalau dengar dia mengumpat, dia kata minta maaf ya, saya ada kerja tu. Kan jalan dia. Dengarlah dulu, dia kata saya ada kerja. Dia lagi kerja apa? Meninggalkan maksiat. Baru dia terangkan jalan. Dan kau pergi mengumpat orang apa? Pasal-pasal kita Syekh saham yang tak elok ni. Atau mendengar orang yang berdusta, orang tu bagus bohong orang mula, kita tak ada telinga dan tak payahlah angkat kaki. Kerana orang yang mendengar akan orang yang mengumpat itu sekutu. Ya, sama je bagi orang yang berkata seperti yang tersebut dalam hadis Rasulullah SAW, innal mustami' syarikul qail, ya, wa huwa ahadu arkanil muqtabain. Bahawasanya orang yang mendengar itu sekutu, sama je bagi orang yang berkata, dan bagi orang yang mendengar akan orang yang mengumpat itu satu daripada dua orang yang mengumpat. Manfaat dosa dia sama. Habis. Dan demikian lagi memeliharakan perut daripada memakan makanan yang haram dan syubhat. Kita dah puasa dah cantik tadi, tak makan tu, benda halal pun tak makan, tiba-tiba dia makan dengan benda yang tak elok. Masa kecil-kecil banyak berlaku kan. Dia nampak bom tanuran jui, dia puasa ke? Nak buat buka, makan benda yang tak elok. Ataupun ikutlah, ya, makanan benda-benda sumber yang tidak diizin syarak, atau benda syubhat. Benda syubhat, makanan yang telah dipetikai banyak sekarang kan. Saya pengguna, satuan pengguna keluar makanan ni syubhat, ada bercampur lemak babi lah, macam-macam tu, ya, pakaian, sabun, alat-alat guna. Sebab tu kita disuruh kulu, makan oleh kamu ta'amul mukmin, makanan yang dibuat oleh orang mukmin. Sebab orang mukmin bila buat makanan, produk ni kurang-kurang pun dia ada bismillah. Paling tidak pun dia mukmin kan, dia menjaga, kita support dia, dia dapat keuntungan, dia sujud pada Allah. Ni kita pergi menatang kapi punya apa kan, ya, menatang kapi, dia kan tahu benda halal haram, dia pakai sembat dan, ya, menyebabkan benda tu merosakkan kedudukan kita, ya. Kalau dah tak ada betul tu lain lah, ya. Cuma banyak alternatif sekarang kan, minyak apa semua Islam punya ada, makanan tu, sabun semua ada, ya, kita lah bantu kan, beli pakaian, gunakan muslimin punya produk. Benda syubhat ni mana benda yang tak jelas halal dan tak jelas haram. Nak kata haram pun tak berjelas, nak kata halal pun tak jelas, dia tengah-tengah. Maka siapa yang memelihara syubhat, dia ada maruah beragama. Al-haram bainun wal halal bainun wa ma bainahuma umurun mustabihat famanit taqa syubhah faqad istabara ali dinu ardi. Yang haram tu terang, halal pun terang, Nabi kata. Halal bain, haram pun terang. Ya, habis ada tengah-tengah tu benda syubhat. Siapa yang memelihara benda syubhat, dia elakkan, maka dia telah melakukan istibrak, penyucian pada agama dia. Ya, itu maknanya disuruh oleh Nabi kita cermat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan dia basuh batu, dia masuk dalam mulut. Jangan tanya kenapa, dia nak mengurangkan bercakap. Tengok dia Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Padahal Sayyidina Abu Bakar dah jamin hidup-hidup ahli syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat dia. Dan Sayyidina Abu Bakar satu ketika dia amat warak menjaga. Kalau orang pergi makan, dia tanya daripada mana dia ambil, tanya. Satu ketika dia terlupa tanya khadam dia tadi, beri dia susu, dia terus minum, bismillah, dia pun minum. Biasanya kalau orang tu jaga, kalau tersilap biasa tuan tunjukkan, dia rasa tak sedap. Biasa tak sedap, dia tanya hamba dia, khadam dia, kat mana kau ambil susu ni?
Dia bercerita lah dapat daripada hasil upah kerja apa, dia jampi apa pakai, rupa jampi jahiliah. Kalau kita darat balik darat, laut balik laut, tak apa jampi dia pakai kan. Allah dah sangkut. Saya nak Abu Bakar jolok balik kan. Dia jolok balik, dia muntahkan hampir putus urat leher kan. Maksudnya apa? Sungguh sampai merah padan muka dia. Akhirnya dia menangis dan mengadu, ya Allah, sekadar ini yang aku mampu. Padahal kalau hukum syarak, rufi al-kalam anis salas, hukum tadi terlepas bagi orang yang tak tahu, terlupa dan sebagainya. Ya, tapi oleh kerana takutkan hadis Nabi tu, kullu lahmin nabata minas suqti fannaru aulabi, tiap-tiap daging yang tumbuh di benda yang tak elok, maka neraka untuk dia. Kalau kita tak tahu, ya termakan, dosa tak ada, tetapi efek ada kan. Kalbi kita akan jadi slow, kena badan rasa malas, biasa rajin hari ni berat, cek balik tak ada, kerana silap percakapan, kerana silap makanan, kerana silap penglihatan dan sebagainya. Jadi efek. Buat benda yang haram, dia terganggu benda wajib. Buat benda makruh, dia akan terganggu benda sunat. Ya, tu keadaan begitu. Kalau bakal juluk balik tuan ni, Allah dahsyat ni. Tu kena kewarakan tu kena ni. Dengan makanan yang halal, ya, dan jangan engkau banyakkan makan pada waktu berbuka. Buka tu kalau boleh kita makan apa tuan? 3 biji tamat, 3 teguk air, dah cukup. Ini 3 pinggan. Dia nak terawihkan, dia nak bangun macam JCB tau, tongkat. Dia nak baik 1 jab dia tala. Wah, dia puasa balas dendam ni. Kalau sahur atau makan berat, ya, Nabi suruh tu, ya. Nabi kata ista'inu bil qailula ala qiyamil lail wa ista'inu bis sahur ala siyamin nahar. Ambil bantuan, support, maknanya tidur waktu qailula atau sebelum zuhur tu untuk bangun malam ibadat, untuk qiyam. Dan ambil bantuan puasa dengan makan sahur, ya. Elok makan sahur tu dekat dalam 50 ayat kita baca Quran masuk waktu subuh. 1 ayat baca berapa minit? Seminit sampai kot. Kalau 50 ayat lebih kurang dah, kata setengah jam lah kita. Setengah jam sebelum subuh tu, elok makan waktu tu. Ini makan sahur pukul 12. Sebab apa? Nak membongkang. Awal sahur tidur tu. Dia elok lebih kurang setengah jam tu. Sebab tu makan tu dapat tenaga 2 jam, ya. Ini bukan cengilat tak, ya. Tu Nabi suruh tu, tasahhar fa innahu bi sahur tadi barakah. Bersahur tu berkat, walaupun seteguk air tadi. Dan sekira-kira lebih daripada makan yang beradat pada tiap-tiap petang. Ni kadang kita pun sangkut makan buah, air 2 jenis, 3 jenis pun ada, merah, kuning, hijau, oren. Dia tengok apa yang ada semua dia beli. Dia kalau pergi pasar Ramadan, kalau boleh dengan meja-meja dia angkat bawa balik. Kan, lepas tu makan di situ dah. Ya, anak nak makan, ni abang ni. Dia makan sikit dah tak nak ambil dia, rupanya tamak. Ini lapar mata ni. Apa dia lihat semua dia nak beli tuan ni. Allah karim. Maka tu berbuka sekira-kira lebih daripada makan yang beradat tiap-tiap petang. Kerana apa? Maksud daripada puasa nak memecahkan akan syahwat dan mentaifkan akan nafsu kita supaya kuat mengerjakan ibadah, ya, serta takut akan Allah Ta'ala. Maka jikalau engkau makan pada ketika berbuka tu, mendapatkan makanan yang luput pada ketika pagi, dia kata pagi tadi apa? Roti canai, apa lagi? Biasa nasi lemak. Tengah hari apa? Sup gini-gini misalnya makan. Dia kumpul habis, dia entak dekat puasa. Buka puasa, ya. Jawab dia berat kerja ni. Maka tiadalah faedah puasamu, ya. Sebab pada bersikitkan makan tu, nur hati kita terang. Iza akal nur rajul atu'mah mulia jawfu nuran. Apabila seorang tu bersikitkan makan, maka Tuhan pancarkan nur dalam kalbi dia, kata Nabi SAW. Nur iman, nur Islam makin kuat, terang. Itu maksudnya. Dan faedah puasamu padahal penuh perutmu dengan makanan, tujuan itu. Dan satu lagi hadis, satu lagi kata Imam Ghazali sini, ya, wa ma min wi'ain abghadu ila Allah Ta'ala azza wa jal min batnin muli'ah min halalin fa kaifa min haram, fa kaifa min al haram. Dan tiada dia kata wi'a mana bekas, dan tiada daripada perut yang terlebih benci, mana bekas yang terlebih benci pada Allah azza wa jalla yang daripada perut. Asal maknanya ma min wi'ain abghadillah, man tidak ada bekas yang kita penuhkan yang Tuhan lebih benci daripada perut. Kalau tabung kita penuhkan, bagus, tabung khairat, kewajikan kan. Tapi perut kalau kita benci, atau Tuhan tak suka kita penuhkan dia. Ya, sebab dalam hadis paling over limit bagi 3 kan. Ya, al-muslim
ya'kulu fi ma'in wahid wal kafir ya'kulu fi sabati am'ain hasba ibn adam lukaimatin yukimna sulbah fa in kana wala budda fasulusu li ta'am wa sulusu li syarab wa sulusu lin nafas. Orang mukmin makan satu perut, orang kafir makan 7 perut, kata baginda sallallahu hadis sahih. Ya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok malam je tengok siapa kuat makan tuan. Dia dah tuan. Ya, tengok kedai dia penuh. Kalau kedai orang kafir dia penuh, dia makan betul. Kita tanya dia, "Lu kerja apa?" "Mau makan lah." Dia sebut makan pun ada tasdid kan. Mau makan lah dia kan. Habis lu makan, orang makan mukirija lah kan. Makan mukirija, kerja mau makan boleh duduk dalam geban, tamu yang pakai kimpat dalam kandang. Ya, sama je. Kalau makan kena kerja nak makan nak kerja, habis kita makan ke kerja apa ujung dia apa, kena nokta dia cantik tu, li ibadatillah, untuk beribadat kepada Allah. Kita kerja cari dia ujung tu untuk ibadat, kita makan minum tu ujung untuk ibadat. Kalau tak ibadat habis sama kal an'am, ya, yang kaki 5 kaki 4. Sebab tu sifat orang kafir Quran kata apa, yaquluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Orang kafir tu yaqul, dia makan, wa yatamatta', dia bersedap-sedap. Macam mana yang kaki 4 bersedap, serupa je. Ya, kita orang beriman, title kita beriman tu tinggi, jaga. Jangan tiru sifat yang tak elok yang diamalkan oleh sebelah. Maka apabila engkau ketahui maka puasa itu, maka seharusnya engkau berbanyakkan akan puasa itu barang sekuasamu. Maka bahawasanya puasa itu pohon segala ibadah pokok, dan ia anak kunci yang membukakan segala taat dan ibadah. Ya, kita tengok orang puasa kan, nampak terang tak? Terang. Ya. Dia kurang makan tapi Quran dia boleh khatam. Orang kampung ni, terus kita belajar orang kampung dia tengok. Ya, dia boleh tadarus, dia boleh apa, bulan puasa pun dia lapar kuyu tapi ibadat dia naik. Ya, bulan tak puasa pula tak, kadang Quran tak pegang pun dia. Seminggu tak pegang Quran pun dia. Bulan puasa dia, dalam keadaan letih tu ibadat bertambah. Tarawih dia boleh buat gini-gini. Bermakna apa tu, rahsia. Bila kita kurangkan unsur jasmani, unsur rohani kita naik. Itu keadaan begitu, ya. Kita kurangkan makan, maka munasabah Nabi kata tadi, iza akal rajul atuma mulia jauhun nuran. Bila dikurangkan makan, Allah penuhkan nur. Ya, bila cahaya iman tu terang, atau dia berjalan ibadat tu laju. Kita berjalan dalam terang laju, kalau berjalan dalam gelap slow lah. Itu keadaan itu. Habis. Kemudian qala ta'ala kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhaifin illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Firman Allah Ta'ala bermula, tiap-tiap kebajikan dibalas dengan 10 ganda, ya, dan 700 ganda pun ada, melainkan puasa. Maka itulah bagiku dan akulah membalas. Itu menandakan puasa itu besar. Ada setengah ulama mengatakan puasa lebih afdal dari sembahyang. Tapi kalau muktamad mengatakan sembahyang lebih afdal, sebab sembahyang diambil di atas mi'raj, yang lain semua wahyu itu turun. Tapi nak tunjukkan itulah sebab apa, bila kata wa ana ajzi, aku sendiri balas. Jadi kalau puasa dia tingkat dia tinggi, lagi tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Ramadan yang kita sedang harungi Allah berikan yang sebaik-baik, ya, yang sempurna puasa insyaallah. Kemudian semakan walazi nafsi biyadi ila akhir wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya Karim.